Dia tak boleh nak buat banyak, jangan tinggal terus. Lalu ke masjid kampung baru, bertinjak kaki, masuklah masjid, Astagfirullahaladzim, selawat 3 kali, niat iktikaf. Tak, pasal kita sibuk dengan tugas. Dapat pahala iktikaf 15 saat. Dapat lah. Bila 15 saat, Allah bayar tak akhirat. Bila Allah bayar tak dengan RM3 dah. Orang yang paling sikit sekali masuk syurga, kerana dia paling sikit pahala di akhirat, Allah beri dia sebuah istana daripada itu tadi, daripada emas. Dia yang paling sikit dalam pahalanya. Nampak? Bila timbang dia paling sikit, maka dia masuk dalam syurga. Dan dia paling sikit pahala, masih hidup dalam dunia. Allah beri istana itu daripada emas. Fahamlah kalau istana tu pintu pada emas, takkan dia peleu. Takkan hantar biru pula. Dan dia akan diberi 70 orang bidadari. Dan dia rasa dia yang paling kaya dalam syurga. Padahal Nabi kata dia yang paling sikit. Nampak lagi? Kena paling sikit. Tapi kalau kita 15 saat duduk dalam masjid, niat iktikaf, kita kata subhanallah. Bahkan subhanallah sekali, tamla'ul mizan, penuh neraca hari kiamat. Dan kalau 15 saat sebut subhanallah, maka bukan jadi orang yang sedikit di dalam syurga. Nampak? Itu ambil kelebihan. Mana yang kita dah. Baik, kita ada masa 24 minit 11 saat lagi. Apa hukum puasa tapi dengar lagu yang melalaikan sepanjang bulan puasa? Apakah kurang pahala puasa? Baik, lagu yang melalaikan. Lagu-lagu ni maknanya nyanyian-nyanyian yang ada backgroundnya muzik. Maka hak mana melalaikan? Melalaikan lagu yang bila kita dengar, maka kita jadi lalai daripada semayang dan sebagainya. Maka lagu gitu haramlah kita dengar. Atau bila kita dengar jadi terangsang nafsu, seks dan sebagainya. Haram kita dengar. Bulan tak puasa pun berdosa, bulan puasa lebih-lebih lagi berdosa. Dan lagu-lagu yang maknanya bila kita dengar merehatkan jiwa, tidak haram walaupun di bulan puasa. Ini jawapan ulama. Kita tak boleh nak warong lebih pada ulama. Bila ulama kata tak apa. Ni tengok orang dia terlampau ekstrim. Lah ulama kata kalau lagu-lagu yang tidak merosakkan minda. Dia letih buat kerja, dia pun dengar lagu. Ada muzik yang tidak haram. Dia haram belaka. Jadi susah orang kok jenis lagu ni. Yang kita pelik tu dia tak haram belaka. Kok orang amal dia haram. Dia kakak 15,000, kakak 14,000 masuk. Tak haram pula. Tapi dengan orang keras sangat. Haram semua. Jadi tengok lagu lah. Kerana lagu ini sebenarnya bukan haram. Yang jahat manusia. Faham tak? Di dalam akhirat kayak gini, alat muzik masuk neraka. Yang masuk tukang tiup saxophone. Tak ada semayang. Faham tak? Biola masuk neraka. Tak, yang tukang gesek biola. Pasal tak semayang maghrib. Ada tak di Padang masa lagi jujur saxophone? Banyak-banyak nak saxophone. Masuk neraka ni. Tak ada. Kereta dah masuk neraka. Kacir, berbar, wajah, banyaknya masuk neraka. Orang dia jahat. Kereta tak jahat. Tuang kereta. Orang abang maghrib, dia duduk atur biar jalan kereta. Duduk tengok sak rupa je. Tengok okey. Main pi je. Dah semayang maghrib. Maka dia masuk neraka. Kereta tu wajib semayang. Kereta tak wajib semayang. Ini kena faham baik. Jadi kontrol lah. Kalau jenis dengar lagu, janganlah dengar lagu-lagu yang mengaruh. Tapi kalau dah dengar lagu dengan benda berselawat, lebih baik berselawat. Itu saja. Tapi kita nak marah orang dengar lagu, yang lagu itu tidak diharamkan oleh ulama, tak boleh. Kerana itu bukan perkara mungkar. Perkara mungkar, man ra'a minkum munkara tu, yang ijma' ulama haram. Soalan seterusnya. Kita pernah dengar mesti ikhlas dalam ibadat, tapi manusia tetap mengharapkan balasan. Bagaimana nak mengikhlaskan hati puasa tapi mengharapkan juga balasan? Baik, dia pun muskil juga. Orang cakap bila beribadat biarlah ikhlas,
Tapi ada orang kata, ada orang dia nak pahala, ada orang dia nak ganjaran, ada orang dia nak balasan syurga, bidadari dan sebagainya. Nah, jadi macam mana nak cari nak dapatkan ikhlas? Jadi kita perbetulkan soalan. Soalan ini salah. Kerana yang bertanya ini tidak faham. Apa arti ikhlas? Ikhlas ini artinya melakukan amalan-amalan kerana Allah atau kerana apa yang dijanjikan oleh Allah. Faham lagi? Itu makna ikhlas. Apa makna tidak ikhlas? Melakukan amalan-amalan baik tetapi bukan kerana Allah dan bukan kerana apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi apa yang dijanjikan oleh manusia. Semayang kerana duit, ngajar kerana nak dapat gaji, bang nak dapat orang puji, jadi imam nak tunjuk kehebatan dia, supaya orang puji. Nampak? Ataupun maknanya nak dapat tanah dan sebagainya. Itulah tidak ikhlas. Siapa yang semayang kerana Allah, maka dia ikhlas namanya. Puasa kerana pahala, ikhlas namanya. Buat haji kerana dapat balasan syurga, ikhlaslah namanya. Siapa yang bayar zakat untuk dapat mana-mana nikmat di akhirat nanti, ikhlaslah namanya. Faham? Siapa yang berniat untuk mendapatkan apa yang ada tu dia di sisi Allah, orang itu ikhlas. Siapa yang nak apa yang dijanjikan sisi manusia, itu tidak ikhlas. Baik, nak faham lagi, dah apa lagi tu? Tengok apa. Baik. Dia niat kerana nak dapat pahala. Pahala ni siapa bayar? Ada tak kerajaan boleh bayar? Maka orang ini telah mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Betul tak? Orang ini ikhlas. Nah, ni pula untuk dapat keampunan dosa. Siapa yang dapat ampun dosa? Allah seorang saja. Orang ini telah ikhlas. Ni pula beribadat kerana nak dapat syurga. Siapa boleh beri syurga? Allah saja boleh. Orang ini ikhlas. Dah tu keluar dalam blog internet, dia kata kalau kerana pahala, kerana syurga, kerana nikmat akhirat, kerana dapat ampun dosa, kerana bidadari, tidak ikhlas, orang itu jahil namanya. Telah disebut oleh ulama-ulama besar. Siapa kata orang semayang nak syurga, nak pahala, nak ganjaran Allah, tidak ikhlas, orang itu jahil lagi bodoh. Nampak? Tapi orang inilah yang dia highlightkan dalam tengah masyarakat sekarang, bersuara dalam Facebook dan apa, padahal dia adalah orang jahil, semata-mata jahil. Kan ada sebelah tempat dalam Quran Allah suruh kita mencari balasan akhirat, suruh kita kejar ganjaran akhirat. Jelas itu. Tak masuk dalam hadis, 200 lebih hadis dihimpunkan oleh ulama. Nabi kata, carilah pahala yang banyak, tuntutlah pahala, carilah kelebihan akhirat. Nampak? Banyak sangat suruh buat amal untuk pahala, ganjaran dan sebagainya. Tapi oleh kerana kita ni tak tak faham, maka jadilah terpedaya dengan pandangan-pandangan orang-orang, ustaz-ustaz yang bodoh gini, yang jahil, yang mereka orang ingat mereka ni big honest, master dalam bahasa, tapi sebenarnya bercanggah terus dengan pandangan ulama-ulama, imam-imam yang bersabar. Nampak? Tak ada masalah. Yang jadi tak ikhlas, buat ni semayang ni kerana nak dapat duit. Duit bukan hak Allah, hak manusia beri. Tidak ikhlas. Buat ni mau ibadat puasa, nak tunjuk ke pok tok tua dia, natu ni rajin puasa. Maka tunjuk itu mencari pangkat sisi manusia. Itu riak namanya. Tapi nak pahala, itu ikhlas. Disebut dengan jelas dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, bahawanya 3 pangkat ikhlas. Kerana Allah, kerana ganjaran Allah, kerana pahala-pahala yang disebut dalam hadis-hadis Nabi. Siapa nak, hukumnya ikhlas berlaku. Yang kata tak ikhlas, ustaz-ustaz biasa, kocak ayam bulu balik. Yang kata ikhlas, Imam Nawawi, bukan Haji Nawawi, kontraktor atau pengurus teksi. Soalan seterusnya. Amat sukar nak jaga mata masa puasa. Apa nasihat ustaz dalam perkara ini? Nak jaga mata dalam bulan puasa. Jawabnya tak, bulan puasa, bulan lain pun memang tak payah mana kalau nak jaga. Kalau penjagaan luar, aimo. Kalau penjagaan mata ni, ya budduna min absarihim. Ni payah sikit. Cuma kita duduk ni mukhalatah. Jadi duduk dengan orang ramai. Bila duduk dengan orang ramai, mana mudah dengan duduk jauh-jauh di hutan-hutan.
mudah lah duduk jauh. Sebab kita tengok berut telanjang. Tengok berut telanjang tak apa. Nah, dosa. Tapi maknanya manusia sekarang ni teruk-teruk sangat, seksi-seksi sangat. Nah, jadi kita nak jaga, payah. Tapi kita cuba juga untuk jaga, ada pahala. Ada pahala, dia panggil mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, kita tak mau keluar rumah, tak boleh. Takkan suruh bini kita pergi pasar nak beli kuih tak. Kita yang nak pergi. Nah, orang puan balik kerja lah, dia singgah. Dan bila kita nak pergi, tengok Allah. Ya tukang jual kuih pula ni, pakai talian tu. Pakai tiup. Ada tali gini je. Ni tali baju, ni tali berat. Saya tu ambil kau ni 38 pingkat. Kita nak beli kuih, bini kita pesan dah ya. Ingat bang, awak semua belacang petani beli cili api RM2. Kita tengok tukang jual terkejut. Dah ingat ke cili api, bunga api beli. Jadi hari tu rekod dah jaga, buka puasa cicung kau. Sebab tu orang perempuan jaga lah sisi. Nah, jangan kita ni menyusahkan orang lelaki. Orang lelaki dia memang tak boleh. Dia nyakit dia orang lelaki, kau tengok perempuan, lepas tu lah. Dia tak boleh tengok. Perempuan ni dia pelik sikit Tuhan cipta dia. Tak kira Negro ke Mongolia ke Cina ke Jepun, dia spesies dia sama je. Dia ada sindrom. Nah, sindrom ma'ilatum mumilatum. Bila dia keluar dengan over sikit, bergaya, pakai ketat sikit, wak gelek-gelek sikit, nah, ayah haji pun betul pula. Tengok. Tak tahu kira. Orang muda nampak terus. Lepas tu ada pula kawan kata, saya tak ada hal ustaz. Saya kalau kapang, saya tak berasa benda-benda. Memang awak mati pucuk. Jadi jangan lebih-lebih menyusahkan orang. Faham tak? Jangan tambah-tambah lah kalau boleh. Sebab orang perempuan dengan molek, orang perempuan di mana-mana saja, perempuan ni kalau kereta Lamborghini atau Ferrari. Siapa yang beli Ferrari sebuah, dia pun bayar 3 juta. Jarang Ferrari tu ada 1,000 lebih ada. Tak. Subuh tu ada subuh ni 1,000 lebih. Beli sebuah Ferrari 3 juta ke? Ada tak bila beli Ferrari buat ni ke Sunway? Apa? Tukar set mirror, set mirror kacil. Ada tukar ring boarding Pro 2. Ada. Orang panggil tuang Ferrari tu gila babi. Ada. Kalau beli Ferrari dia tukar lagi barang. Dah, semua seksi belaka. Sagna seksi, lampu depan seksi, bonet seksi, ring pun seksi, tayar pun seksi. Semua lawa belaka dah. Steering, tombol gear, meter, speedometer seksi belaka dah. Dia punya tu lawa wiper. Tengok wiper tu BLU. Itulah wanita. Bonet belakang lagi seksi. Spoiler, tambah-tambah seksi. Lagi lah seksi. Betul tak? Complete set Ferrari. Bayar 3 juta. Itulah wanita namanya. Mak kita ke Ferrari, tok kita pun Ferrari. Perempuan memang lawa tu hang buat. Percaya tak orang lelaki? Sebab tu bahaya perempuan. Dia memang menarik perhatian lelaki. Dia pakai baju lelaki, orang tengok kelas dia. Perempuan pakai baju Tok Imam je Melayu, pakai kain plekat, pakai rokok, duduk tepi tu, bangunan kat tepi lain. Lalu seorang tak? Padahal dia perempuan pakai lelaki. Lawa juga Tuhan buat. Bijak tak Allah? Bijak Allah. Nama benda. Tak ingat tak? Cik apa? Arehan. Dia Arehan je pakai baju puan. Pakai baju paya belah kat perut. Duduk kat tepi lain. Nak tu cikaan laki-laki pakai baju puan, belah sampai kat perut. Ricu, pelasa, tedu, kapur 3 naik pun. Duduk kat tepi lain. Lalu barang. Itu kelebihan perempuan. Jadi jangan tambah-tambah banyak aksesori lah. Pasal awak sudah Ferrari. Betul tak? Yakinlah kita sudah cantik, telah di make up oleh Allah. Pasang siap dah. Comel dah. Seksi belaka dah. Faham lagi? Itu kelebihan orang perempuan. Kalau saya kata nampak body dia, dia ni takut sejik je. Nak teriman dengung. Faham tak? Dengung. Jangan orang puan lalu. Tak nampak orang puan. Bayang saja lalu kot biar sini. Nampak bayang. Terima.
Balik mandi junub.